Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min haza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, topik untuk pagi ni adalah solution of triangle, penyelesaian segitiga, okey. Alright, so dah ready modul yang saya share tu? Okey, tolong buat keluar. Sebelum tu kita tengok slide tu . Saya share slide. Kita tengok slide PowerPoint berkenaan dengan solution of triangle. Okey, sekejap saya letak tepi tu. Okey. Baik, macam mana? Alright, so ni slide ni saya dapat dari slide lama ni. Cikgu yang buat ni pun lama dah. Okay, chapter 10, solution of triangle. Okay. Okay, apa yang kita akan belajar dalam solution of triangle ni? Yang pertama kita akan belajar sine rule. Sine rule ni petua sine lah. Tahu sine, sine, cos, tangent tu. Itulah trigonometry. Dia ada sine rule. Kemudian cosine rule. Okay. Kemudian sides of triangle. Sisi-sisi bagi segitiga ni. Okay. Kemudian angle of triangle. Sine rule ni dia dalam tu lah. Okay. Kemudian case ambiguity. Ambiguous case. Tak nampak. Okay. Ambiguous case ni nanti kita akan tengok lah. Awak akan faham. Kalau tak, nanti saya akan tunjukkan video macam mana berlakunya ambiguity. Okay. Kemudian kita akan tengok area of triangle. Area of triangle ni awak ada pernah belajar dulu masa lower form. Kemudian three-dimensional problem. Okay. Dia kadang-kadang keluar soalan berbentuk masalah 3 dimensi. So kita kena expert jugalah. Kena ada kemahiran visualize. Kemahiran awak imagine soalan tu 3D nak translatekan dia kepada rajah nanti. Okay, sine rule ada banyak kan. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Okay, nak tengok apa dulu? Sine rule. Okay, sine rule dulu . Okay, mana type of triangle? Tak ada. Okay, apa kita tengok dulu? How to solve problem involving triangle. Okay, ni sine rule. Okay, sine rule ni maksud dia petua sine, petua sin. Dia dalam segitiga ni awak kena faham . Ni A ni maksudnya sudut A. Yang A besar ni sudut A. A kecil ni dia punya panjang sisi. Panjang sisi ni kita label dia sebagai A dan cross dia sudut. Okay. Kalau sisi A, cross dia kita panggil sudut A. Okay. Kalau sisi C, cross dia kita panggil sudut C. Awak kena faham cara labeling rajah pada segitiga dulu. Okay. Bila awak dah tahu dia punya labeling, baru kita akan relate dengan petua dia. Okay. Sebenarnya, kalau sisi A bahagi dengan sin A, okay, sisi A bahagi dengan sin A, dia sama dengan sisi B bahagi dengan sin B. Dia punya nisbah dia, ratio dia sama. Sama nilai dia. Kalau B bahagi sin B sama dengan A bahagi sin A. Begitu juga dengan C bahagi dengan sin C. Okay. Faham tak? Garisan yang bertentangan ni, panjang sisi, kalau kita bahagikan dengan sudut dia, opposite dia ni, dia mempunyai nisbah yang sama. Itu adalah sine rule. Okay. Itu yang pertama. Okay, contoh soalan, solve the triangle ABC with sides AB. Dia bagi soalan macam ni. Selesaikan masalah sisi segitiga ni, dia bagi AB dengan 2 sudut.
Dia bagi satu sisi dan dia bagi dua sudut je. Lepas tu dia nak apa? Dia nak suruh kita cari semua sisi-sisi lain lah. Okay, so cara dia, kita sketching. Kalau tengok ayat ni tak nampak sangat kan? Okay, kita sketching dulu segitiga. Ni segitiga gambaran yang dia bagi, AB, panjang dia 10 cm. Okay, sudut A maknanya AB ni, nampak AB yang huruf tak ada C kan? Maknanya C lah dia punya ni. Okay, dia punya opposite dia. Okay, maknanya ni adalah C. Okay, ni garisan A, ni sudut A. Nampak tak? Okay, sudut A 60, sudut B 40. Kita sketching triangle, kita sketching dia and then kita letak dia punya information. Okay, lepas kita dapat information ni baru kita relate dengan formula. Okay, formula dia. Sudut C, kita dah tahu sudut C tak? Sudut C kita dah tahu lah sebab dia bagi dua sudut. C ni takkan tak tahu 180 tak? 180 tolak 60 tolak 40 dapat 80. Okay, maknanya sudut C ni adalah 80. Okay, tu kita tahu dia punya sudut baru. Okay, kemudian kita guna sine rule untuk cari nilai A dan nilai B. Okay, setakat ni dengar tak saya punya ni? Dengar tak? Okay. Okay, nak cari panjang sisi A kecil ni, okay, dengan panjang sisi B kita guna sine rule. Okay, contoh dia. Okay, contoh dia. Ni dia punya formula. Okay, kita ambil satu-satu dulu. Okay, ni yang pertama. Sisi A bahagi dengan 60 darjah sama dengan sisi B bahagi dengan 40 darjah sama dengan 10 per sin 80. 10 ni sisi yang dibagi, 80 ni kita dapat daripada pengiraan kita tadi. Alright, so kita ambil satu-satu. Kita ambil yang mana? A ke B dulu? Tak kisah mana-mana. Kita buat A dulu lah. Okay, A sama dengan A bahagi sin 60 equal to 10 divide by sin 80 kan. Okay, bila dah dapat equation macam ni, kita guna calculator. Okay, guna calculator. Shift solve pun tak apa. Ataupun kita buat secara manual macam ni. Okay, and then kita akan dapat CCA equal to 8.8 cm. Alright, itu contoh A. Contoh untuk cari CCA. Okay, the same method goes to find the value of B. Okay, so how to find the value of B? Awak ambil yang B per sin 40 equal to 10 over sin 80. Okay. Okay, ini pun sama juga. Guna kaedah yang sama. Kita buat apa? Kita shift solve je lah. Okay. So, awak akan dapat B equal to 6.5 cm. Okay. Ini penggunaan sine rule. Sine rule. Alright. So, boleh faham tentang sine rule setakat ni? Okay. So, kita akan tengok modul. Okay. Okay. Kita akan tengok modul. Okay. Boleh ikut setakat ni? Okay, alright. So kita tengok modul pula. Okay. Mute. Modul. Sekejap saya kena tengok modul. Ni ada awak chat ni apa ni? Oh. Okay, nampak tak modul? Okay, modul untuk dalam modul ni saya tunjuk sine rule. Okay, besar sikit. Okay, dalam modul tu dia dah ada formula. Okay, dalam modul ni dah ada formula. Awak boleh follow formula dia ni. Okay. Okay, find the length of AB. Okay, contoh kita ambil nombor A ni. Okay, dia nak cari apa? Dia nak cari AB, panjang AB. Okay, contoh A ni nak cari panjang AB kan? Okay, so nak cari AB ni awak labelkan dia sebagai C lah. C sebab dia sudut C kan? Okay, so C divide by sin 60 equal to tengok kalau atas tu sisi maknanya yang dia pair dia pun kena sisi jugalah, maknanya 7 bahagi dengan sin 45.
Okay. Ya. Okay, sin 45 degree. Okay, ni degree. Okay, so awak sebenarnya benda ni awak dah buat macam ni pun dah dikira method of solution sebenarnya. Terus cari nilai C dengan menggunakan shift solve. Shift solve kita akan dapat 8 perpuluhan berapa? Tu dah ada jawapan 8,573 cm. Okey. Kalau boleh bagi paling-paling kurang pun 2 titik perpuluhan lah, 8.57. Paling-paling kurang bagi jawapan awak dalam 2 titik perpuluhan. Okey. Kalau lebih banyak lagi baguslah, tapi jangan sampai 10 titik perpuluhan, melampau pula kan. Biasanya kita bagi 3 atau 4 titik perpuluhan lah. Alright. Okey. Contoh seterusnya. Okey, untuk yang ni pula. Nombor C. Okey, nak cari AB. Okey, sama juga. Yang ni awak labelkan dia sebagai C. Okey. C. Okey, yang ni kita juga kadang-kadang boleh tulis sudut kat atas. Sudut kat atas pun boleh juga. Okey, sin 110 bahagi dengan C equal to sin 28 degree divide by 10. Nampak tak dia cross ni? Dia cross. Okey. Yang ni pair dia yang ni. Okey. Boleh juga, tapi tak proper lah kan, sebab kita nak cari nilai C. Sepatutnya C letak kat atas. Kalau dia nak sudut, kita boleh pakai macam ni. Okay? Tapi walau bagaimanapun, kaedah penulisan langkah kerja ni diterima lah. Okay, so boleh tekan kalkulator, shift solve saja, cari nilai C kan. Dah ada jawapan dia kat tepi ni. Ni, sebab tu modul ni saya buat elok-elok ni. Modul saya share ni elok-elok ni. Jawapan dia 20.016 cm. Alright. Okay. Ada lagi petua sign? Ni kita ambil yang advance sikit. Yang ni dia bagi sisi, dia minta cari angle. Sudah macam mana ni? Nak cari angle kan? Okay, so nak cari angle A. Okay, contohnya nombor A ni, nak cari angle A. Okay, ni angle A kat sini. Okay, so kita dah tahu dia punya angle A kat sini. Kita crosskan dia. Ni pair dia. Dan yang ni, angle ni pair dia yang ni. Okay. Okay. Yang ni kita letak sign dekat atas sebab kita nak cari sign kan. Okay. Sin A divide by 8 equal to sin 85 degree divide by 10. Okay. Okay. Sin A dulu. Okay. Bila awak tekan kalkulator, sin A dia akan dapat perpuluhan. Mana kalkulator? Bang, ambil kalkulator Abi bang. Kalkulator Abi. Sekejap saya tengok kalkulator kat sini lah. Saya pun ada kalkulator. Okay, saya nak tunjuk. Okay, nampak tak kalkulator saya ni? Okay, maknanya sin A sama dengan, okay, tekan dulu sin 85. Okay, sama dengan, okay, darab dengan 8 bahagi dengan 10 kan. Okay, dapat 0.796955. Tak nampak ke kalkulator saya? Sekejap saya share screen. Okay, saya share screen . Okay, kalkulator dan modul. Oh, dapat satu je share. Okay, tak apalah. Okay, so bila ni baru nilai sin, kita nak cari sudut A. So nak cari sudut A, awak inversekan sin. Okay, maknanya sin inverse 0.796955 lebih kurang lah. Macam tu lah. Okay, so ambil kalkulator tadi. Shift inverse sin, tekan answer.
So kita akan dapat 52.84. Okey, 84. Okey. Betul tak? Betul. 52.84. Okey. Tu cara nak menggunakan sine rule. Okey. Cukuplah sine rule sebab modul tu saya dah bagi, awak akan buat sendirilah modul tu sebab dah ada jawapan. Sine rule ni basic dia lah untuk triangle of solution of triangle. Okey. Okey, so ada soalan setakat ni? Tak ada Okey, boleh proceed. Alright. So, next slide kita akan tengok cosine rule. Slow sikit Fahim. Fahim tengok cerita kartun. Dah slow sikit. Abang interrupt Abi. Okay. So, next kita akan tengok balik slide tadi. Okay, ni adalah tadi sine rule. Okay. Okay, contoh yang kedua. Tak payah tunjuklah contoh kedua. Dah tunjuk dia kan. Okay, ni contoh apa nama tadi. Dia nak cari sudut. Okay, dia dah bagi sisi kan. Nak cari sudut pula. Okay, sama lah. Saya dah tunjuk tadi. Okay, kita tengok je. Okay, alright. Okay, seterusnya. Solve triangle PQR. Ni nak cari sudut juga. Sama juga. Nak cari sudut dan nak cari sisi. Solve ni maknanya kita kena solve triangle ni maksudnya kita kena cari semua sisi dan semua sudut yang ada dalam segitiga. Itu maksud dia. Okay. Ini contoh-contoh lain yang nanti saya akan share juga slide ni untuk awak study ya. Okay. Ambiguous case. Okay. Ambiguous case ni sebenarnya saya kena belajar cosine rule dulu ni. Kita ambil cosine rule dulu lah. Okay. Kita belajar cosine rule baru kita tahu kita akan masuk ambiguous. Tapi bolehlah ambiguous pun okey juga sebab dia tak masuk cosine. Okay, ambiguous case. Okay, ambiguous case ni ataupun dalam bahasa Melayu ambiguity. Okay, masa nak habis dah 10 minit lagi. Tapi tak apa, kita akan klik balik link tadi ya. Okay. Okay, when two sides and an acute angle which is not an included angle are given with the acute angle opposite the shorter of the two given sides, then ambiguity arise. Okay, faham ke tak ni? Setakat tulis ayat macam ni, saya guarantee awak tak faham. Kena lukis ni. Ambiguity means there are two triangles that can be formed from the given condition. Okay, dia senang cerita macam ni je. Okay, ambiguity case berlaku bila ada sudut yang melebihi 90 darjah dekat sini. Biasanya dekat B ni kan, dia ada sudut yang lebih daripada 90 darjah. Biasanya, tapi tak semestinya. Tengok case juga. Okay, tengok case juga kalau sisi dia, sisi yang paling panjang tu, okay, kadang-kadang boleh berlaku ambiguity case juga. Okay, biasanya sisi yang dekat sudut yang paling besar tu, dia sebenarnya boleh berlaku ambiguous case di mana kalau kita letak jarum kompasus kita tu, kompasus jangka lukis kita tu, kalau kita letak jarum dekat B, pensel dekat sini, kita sketching dia curve, dia akan jadi segitiga kaki sama. Kalau kita lakarkan bulatan pada C ni, kita pusingkan dia, dia akan jadi segitiga kaki sama. Nampak tak? C ni adalah dia punya yang baru lepas kita sketching. Okey, itu masuk ambiguity. Ambiguous case. Okey, contoh dia. A situation like this will happen if A lebih kecil daripada C. Mana A? Ni A ni kan. Panjang sisi A ni lebih kecil daripada C dan sudut A acute angle. A is an acute angle. Sudut A tu sudut acute
Dan A ni lebih kecil daripada C. Nanti kita akan tengok contoh soalan lebih awal jelas lah. Okay. Okay, contoh soalan. Example, ABC is triangle with angle B is 25. 25 tu acute, kecil lah. Dan AB pula sama dengan 10, AC sama dengan 10. AB sama dengan 20, AC sama dengan 10. Okay, yang pertama find C, sudut C, kemudian sudut A, kemudian the length of BC. Okay, kita sketching dulu sekat triangle. Ni dia punya posisi dia. Okay, ABC di mana angle B 25, AB, mana AB 20, AC 10. Bila awak nak lukis tu, kalau boleh biar logik lah. Kalau AB tu 20, panjangkan sikit. Ni panjanglah sikit lukisan awak tu. Okay. And then, tengok dia punya angle dia kan. Dia berlaku ambiguity case, mana kita lukis kemungkinan segitiga ABC ni, mungkin segitiga ABC dia macam ni. Kemungkinan segitiga ABC dia macam ni. Okay. 25 ni maknanya sudut B ni dia lock, memang tetap. Sudut C ni boleh jadi dua. Satu sudut C boleh jadi kat sini, atau sudut C ni adalah sudut cakah. Okay. So, kita kena ada dua jenis triangle lah. Okay. Okay, yang pertama kita guna sine rule, cari apa ni? Nak cari panjang BC. Okay, BC bahagi dengan sine A. Tak tahu kan, sudut A ni tak tahu kan. Okay, BC bagi sin A equal to 10 divided by 25 kan. Okay, ataupun 20 bagi dengan sin C. Okay, ni dia punya sine rule. Okay, kemudian kita ambil lah mana-mana. Okay, yang kita boleh ambil yang ni. Okay, okay, 10 bagi dengan sin 25, 10 bagi dengan sin 25 sama dengan 20 bagi dengan sin C kan. Okay, so kita shift solve, kita akan dapat sin C 0.8452. Okay. So bila kita inversekan sin bagi C tu, kita akan dapat sudut C adalah 57.5 darjah. Okay, ataupun 122. Kenapa dapat 122? Okay, 122 ni adalah sudut yang ni. Sudut case ambiguous dipanggil. Okay, 57 ni C2. Okay, C2. 122.3 darjah ni adalah C1. Okay, macam mana dapat 122.3 ni? Okay, sebab dia adalah segitiga kaki sama. Sudut dekat C2 dengan sudut dekat sebelah sini sama. Okay, sama. Sini 57, sini pun 57. So, nak dapat 122, maknanya 180 tolak 57. Dapatlah 122.3 darjah. Okay, lebih kurang macam tu lah dia punya calculation dia. Okay. Okay. So, kita dah dapat sudut tadi, kita isi lah. Isi kat dia. Okay, so dapatlah sudut ABC1. ABC1. Okay, yang ni kita akan dapat sudut A dia adalah 97. Ni kat sini ni 97. Sebab apa? Sebab kita guna 57. 57 ni yang ni. Kita guna segitiga ABC1. ABC1, maknanya ABC1 57 ni kat sini ni sebenarnya 57. Okey, 180 tolak 25 tolak 57, kita akan dapat sudut kat sini. Okey. Sudut A yang pertama untuk kes yang pertama. Okey, sudut A untuk kes yang kedua kita guna C, ni salah tagging ABC1, ABC2 sebenarnya, ABC2. Okey. Yang kedua, kalau kita pilih sudut 122, maknanya segitiga dia kat yang ni. Okey, C1 ni. Okey, ni salah ni tagging dia, tukar kepada C1. Okey. So kalau kita ambil segitiga yang ni, okey, ni 25, sini 123. So kita akan dapat sudut kat sini adalah 32.7 darjah. Okey. Tu contoh dia lah. Okey. Ni nak cari CC pula. Nak cari CC C. BC. Okay, BC ada dua lah. Pilih, awak nak pilih BC yang mana. Ni yang C1. Betul ni C1. Dia panjang dia adalah, sudut dia adalah 97.
97.3 ni yang besar, maknanya BC2. Sepatutnya BC yang panjang lah. Okey. So dapat 23. Okey. Kemudian untuk yang kecil ni, dia punya sudut dia adalah 32.7 kan, ni 32.7. C1 je, sampai C1 salah, dia tagging salah. Okey. B sampai C1 saja. Okey, kita akan dapat 12.8. Nampak tak? Yang B yang panjang ni, tapak yang panjang ni, B ke C2 23. Kalau B ke C1 ni 12.8. Dia ada dua kes. Okey. Okey. Kita stop dulu. Okey. Setakat ni boleh ikut Kita tengok contoh modul sekejap lagi. Sebab masa ada 2 minit lagi. Okey, sempat lagi kita tengok contoh modul Okey. Contoh modul. Okey, ni obtuse angle. Okey, ni nak cari guna sine rule tapi bila sudut dia adalah obtuse. Okey, kalau sudut dia obtuse, awak ni je lah. 180 tolak dengan sudut tu je lah. Akan dapat lah. Okey. Okey, ni cosine rule. Ambiguity tu. Sebab dia berbelit modul dengan slide tak sama tak. Tak apalah, ambiguity tu kemudian lah. Sebab ambiguity tu dia ambiguity tu dia mesti bersama dengan masalah solution. Baru kita dapat. Okey, kita akan masuk sine rule dulu Okey, sine rule. Sekejap lagi kita akan masuk sine rule. Saya tanya feedback dulu. Okey, setakat ni ada masalah? Clear tak apa yang saya cakap? Clear